Assalamualaikum dan selamat datang ke solat Rasulullah Adakah sah official. salat dalam rupanya hanya pakai pakaian dalam saja? Warna bolok dia ni. Tapi pakai kain semayang di luar. Oh. Ingat semayang pakai bera je tak sok baik. Orang puang semayang dia pakai baju semayang luar hak putih tu lah. Hak labuh tu. Kain kana. Sini panggil benda? Telekung. Tergantung kana. Bahkan agama you pakai untuk diri you, jangan suruh orang lain buat. Dia dah termasuk dalam benda yang kita panggil sebagai apa ya? Lebih yes, betul. Nah, dia macam dapat susah kan. Telekung kita tak macam ni tau. Dia jatuh. Bila kita macam ni, kalau kita tak pegang pun dia menguncup. Dia menguncup macam. Cuma beramalah dengan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad macam mana? Pakailah telekung labuh. Kalau tak nak pakai telekung labuh, pakai telekung singkat tapi pakai baju. Jangan solat tak pakai baju dalam. Maksudnya tak pakai baju dalam tu. Bukan baju dalam, baju sebelah dalam. Jadi kena pakai baju sebelah dalam sampai tak nampak semua. Itu qaul yang mu'tamad di dalam. Isu telekung dua lapis menjadi perbualan hangat dengan ramai yang bertanya sama ada benar-benar perlu memakai dua lapis untuk menunaikan solat. Dalam video ini, para asatizah berdiskusi secara mendalam mengenai adakah isu ini sepatutnya menjadi perhatian utama, terutamanya apabila dunia berdepan dengan pelbagai cabaran besar dan tanda akhir zaman semakin nyata. Adakah benar telekung dua lapis satu keperluan dari sudut syariah atau sekadar isu kecil yang dibesar-besarkan? Sertai perbincangan ini untuk mengetahui perspektif dari sudut agama dan kesan kepada amalan seharian. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Yang relate dengan isu duk hangat sekarang ini ialah cara tutup aurah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Catatan ni dia nak cerita kawasan. Nanti muka surat sebelah 35 barulah bincang tata cara katup. Catatan. Ini kawasan aurah bagi lelaki di dalam sembahyang dan bagi perempuan di dalam sembahyang. Aurah lelaki. Aurah ni bahasa syarak tu apa kita dah sebut sebelum daripada ni. Aurah ini nama panggilan merujuk kepada kawasan wajib tutup. Kawasan wajib tutup, nama di dalam syarak dipanggil aurah. Tutup aurah. Tu dipanggil apa? Tutup kawasan yang wajib. Tu aurah. Kenapa aurah tak tutup ni? Haram. Kenapa kawasan ni tak tutup ni? Haram. Tu sebenarnya. Jadi dia tak nak guna terjemahan, dia guna terus istilah syarak. Jangan kita pening pula. Ada orang kata bawah ni kan dia tak tahu. Perempuan ni bawah dagu. Bawah dagu perempuan dia tak tahu aurah. Orang kata aurah ni, saya dah katuk. Dia tak tahu apa itu aurah. Kalau dah katuk orang tak panggil aurah lah. Bawah dagu aurah. Wajib tutup aurah. Apa maksud dia? Wajib tutup kawasan itu kerana kawasan itu wajib. Yang dibenarkan buka ialah muka. Maka bawah ini bukan muka. Bawah ini dia panggil dagu. Bawah dagu itu aurah. Kawasan wajib ditutup. Itu penggunaan istilah bagi kita clear. Aurah lelaki, ini kawasan wajib tutup bagi lelaki di dalam sembahyang mana? Iaitu antara pusat dan lutut. Antara. Dia lelaki ni tuan-tuan sangat panggil apa? Sangat singkat ataupun sangat sempit, bahasa saya sempit. Dia tak banyak pun aurah dalam sembahyang bagi lelaki. Antara pusat dan lutut. Tak luah pun. Yang lain tu sunat. Yang wajib ialah antara pusat dan lutut. Wajib ditutup. Adapun diri pusat dan diri lutut. Diri tu, diri pusat tu. Pusat yang bulat tu. Dan kepala lutut tu. Dua kepala lutut itu. Bukanlah aurah. Bukan kawasan wajib katup. Diri pusat, bulat tu. Dan diri dua kepala lutut tu. Bukan aurah. Tetapi wajib ditutup keduanya. Diri pusat dan lutut tu. Demi menjaga daripada terbuka semasa di dalam sembahyang.
Ulama sebut kenapa wajib juga katup. Dia panggil wajib dalam bahasa akademik wajib aradi. Diri pusat tu wajib tutup tak? Wajib. Wajib apa? Sebab dia bukan aurah, bukan kawasan wajib tutup. Diri pusat. Yang wajib tutup, dia panggil wajib zati. Dia bahasa akademik je tuan-tuan. Saya sebut sebagai orang panggil apa? Kita biasa dengar. Wajib zati, pusat antara pusat dengan lutut. Itu wajib zati. Wajib diri yang diwajibkan. Adapun diri pusat bulat itu dan dua kepala lutut itu bukan termasuk kawasan aurah. Cuma kenapa ulama kata wajib juga? Ini termasuk di dalam kaedah, dia ada sebut di bawah tu kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Untuk menyempurnakan kewajipan tak boleh sempurna melainkan kena lebih sedikit. Kalau kita letak border betul-betul sempadan bawah pusat itu, pusat dengan diri dia tu, bawah tu, betul-betul kita letak seluar kita bawah. Nampaklah pusat. Dia akan tenggelam. Kita duduk je dia akan telondeh sedikit. Nampak aurat. Maka ulama kata nak menyempurnakan kewajipan ini wajib dilebihkan sedikit. Dalam kitab yang besar tuan-tuan, dalam kitab Qawaid Fiqhiyah dia bincang lagi. Wajib pusat itu yang kata sedikit itu kadar mana? Adakah 1/2? Adakah semua diri pusat itu kena tutup? Itu perbahasan detail. Kalau kita umum saja tuan-tuan. Umumnya tak wajib tutup semua. Yang wajib tutup sebahagian pusat. Sebahagian tu wajib. Tetapi untuk nak lagi mudah campur dengan sunat, semua atas pusat. Pusat tak nampak. Pusat tak nampak. Tapi kalau nampak pusat sikit tuan-tuan, kita tak boleh komen. Tak boleh kata ni Ji. Haji nampak pusat ni sikit ni. Nampak saya nampak trace ni pusat Haji sikit nampak. Keluar. Tak boleh ni. Jawab dia boleh. Kenapa? Kerana bukan semua diri pusat itu wajib dikatup. Dia sebahagian sahaja. Tu. Dia kata demi menjaga daripada terbuka semasa di dalam solat, wajib katup juga pusat dengan dua kepala lutut. Ini berdasarkan kaedah usul fiqh, iaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak dapat disempurnakan perkara wajib itu melainkan dengan dia, maka adalah wajib. Tak dapat sempurna kalau kita tak lebih sedikit, maka sedikit lebih itu wajib juga. Itu dipanggil wajib arati. Itu lelaki settle tuan-tuan. Kita tengok kawasan dah settle. Kemudian paling penting kita akan penutup nanti cara. Itu paling penting cara. Manakala aurah perempuan yang merdeka ialah sekalian tubuh. Perempuan ni kena tutup semua. Sebab tu pakai telekom tu. Kecuali muka dan kedua tapak tangan, depan dan belakang. Muka boleh nampak. Dagu tak boleh. Muka je boleh nampak. Muka boleh nampak. Adapun ni bawah dagu ni tak boleh nampak. Sebab ini aurah. Baik. Kawasan dah settle tuan. Poin yang kedua ataupun tajuk yang kedua ni yang kita nak fokus. Pertama, kawasan aurah wajib katup. Yang kedua, cara. Cara bagi lelaki saya pernah sebut dulu. Tapi cara bagi perempuan saya belum sebut. Malam ni kita sebut secara detail. Macam mana cara perempuan nak tutup. Kaedah, yang ni tata cara ataupun teknik menutup aurah. Ni tata cara menutup aurah. Macam mana cara nak tutup aurah bagi perempuan. Bukan pakai telekom je. Tapi nampak, tak boleh. Tu. Kaedah menutup aurah ialah dari bahagian atas. Ni. Kita dah tahu katuk ni bagi lelaki pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Nak katuk macam mana? Tu. Dia kata mula dari bahagian atas. Ni wajib kita tutup jangan ternampak. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak langsung. Dari sisi atas. Maksudnya nisbah ataupun pihak atas. Pandangan atas tak boleh nampak. Sebab itu cara dia wajib katuk bahagian atas dan teknik dia kena guna mengeliling. Dia kata sekeliling atas itu, kalau pusat tu dia kena tak boleh nampak semua sudut sekeliling. Tak boleh nampak. Pihak atas tak boleh nampak. Dia kena rapat. Nisbah atas, pandangan atas tak boleh nampak pusat. Tak boleh nampak baran yang bawah pusat itu. Sampailah ke lutut, tak boleh nampak. Tak boleh nampak ni pandangan atas. Macam mana cara nak buat supaya tak nampak? Cara dia tuan-tuan kena keliling rapat. Itu dia kata sekeliling dalam apa keadaan sekalipun. Tak kisahlah macam mana bontot dia besar ke kecil, ni untuk lelaki dulu. Bontot besar ke kecil, kalau lelaki mesti keliling kemas, jangan nampak sisi atas. Dari pandangan atas. Sebab itu kita pakai tali pinggang,
Pakai tali pinggan, pakai kain, pakai seluar, tak tali pinggan pun tak apa. Naik atas, pusat tak nampak, keliling ni kanan, sisi depan, sisi belakang, jangan bagi nampak pemandangan atas. Contoh tuan-puan, dia pakai kain tapi tak kemas, dia pakai seluar tapi tak kemas. Macam mana tak kemas? Ketika rokok terbuka bontok dia, nampak lurah tu. Ketika dia rokok nampak, itu tidak sah. Kenapa? Pandangan atas boleh nampak bontok dia, boleh nampak punggung dia, tidak sah. Hak terkoyak itu lagi kita faham. Terkoyak di punggung, terkoyak di paha, itu lagi kita faham. Itu dipanggil kawasan aurah. Ini cara nak tutup pemandangan atas tak boleh nampak. Dan pemandangan bawah tak wajib. Pemandangan bawah tak wajib mengelilingi, tak wajib. Mana pemandangan bawah? Kan bawah ni lutut. Lutut itu dia sekadar lepas paras lutut. Kain kita tuan-tuan, kain kita, singkap kain kita bawah lutut, tak sampai di kaki pun, bawah lutut. Okey, ya, dia dah tutup. Tapi cara nisbah pemandangan dari bawah. Baik, kita sambung sekali tuan-tuan, penutup kita, tata cara bagi orang perempuan ni paling penting. Walaupun bukan kita, tapi sekurang-kurangnya tanggungjawab untuk anak-anak kita. Kita kena betulkan isteri kita, ataupun ada cucu-cucu kita. Kita kena bantu mereka betulkan bagaimana cara pakai telekung dalam solat. Baik, lelaki dah settle. Sebab itu bagi lelaki yang pakai jubah tanpa pakai seluar, ataupun pakai seluar tapi seluar dia nampak pusat. Kadang-kadang kita tak cakna sangat pusat ini, nampak pusat tapi dia pakai baju. Pastikan pemandangan atas tak nampak. Baju tu nak buat macam mana supaya tak nampak pusat dia? Ataupun bagi orang pakai jubah tanpa seluar, tak pakai apa, tu dia panggil one piece. Jubah je dia pakai, dalam pun kosong, tak pakai apa. Maka dia kena katuk ni, pandangan atas ni jangan nampak. Kalau dia buka semua butan, pandangan atas nampak, pusat dia, itu tidak sah cara tutup bagi lelaki. Tidak sah. Kenapa? Wajib tutup pusat hingga lutut. Cara dia mesti keliling supaya pandangan atas tak nampak. Tu ingat, pandangan atas tak boleh nampak. Sama juga, dia tutup kemas baju, pandangan atas baju ni. Tetapi pandangan sisi, ni lengan baju dia besar, jubah dia pakai jubah besar tu. Jubah dia ni boleh masuk ni seekor kucing, boleh. Punya besar jubah dia separuh. Nampak dia celah ketiak dia sampai pusat nampak. Tak sah bagi lelaki. Kena tutup pandangan atas. Kalau tak nak angkat betul-betul pusat, tutup atas. Dan kacing baju, kemas. Baju mesti dikacing dan atas mesti. Kenapa? Pusat kita tak tutup. Kalau atas ni tak jaga, pusat kena tarik naik. Sebab pusat itu wajib dikatuk. Baik, perempuan pula tuan-tuan. Perempuan pun sama. Perempuan tuan-tuan sama. Iaitu kita kena jaga dari pandangan atas. Tak boleh nampak, sama aja. Perempuan aurah dia mula kepala sampai kaki, yang boleh dibuka muka dan juga tangan saja. Lepas tu dia kena rapat. Tangan saja boleh nampak, lepas tu dia kena rapat. Jangan baju dia terbuka, tak boleh. Baik, cara sama. Dia kena pandangan atas tak boleh nampak, pandangan atas tak boleh nampak, pandangan sisi tak boleh nampak. Ni sisi, maksud sisi ni sisi kiri depan, sisi depan, kiri, kanan, belakang tak boleh nampak. Pandangan sisi pun tak boleh nampak. Pandangan atas tak boleh nampak, pandangan sisi tak boleh nampak. Yang dibenarkan nampak pandangan bawah. Ketika perempuan sujud, nampak betis dia. Itu sama dengan lelaki, tidak membatalkan sembahyang. Ataupun ketika perempuan berdiri, kaki dia, tapak kaki dia tak nampak, tapi kita boleh nampak daripada bawah, duduk bawah rumah, nampak betis dia, paha dia, tidak membatalkan. Kenapa? Kerana tak wajib tutup pemandangan dari pihak bawah. Yang wajib dari pandangan atas, dari pandangan sisi, itu wajib. Sebab itulah tuan-puan, bagi perempuan yang pakai pakaian ataupun pakaian solat, dia ada pakaian solat khas. Contoh, pakaian solat macam mana? Pakaian solat yang dipanggil satu piece tu, semua sampai bawah, sampai ke lutut. Itu tidak menjadi isu. Kenapa? Kerana memang kalau nampak pun pandangan bawah, sebab labuh sampai ke bawah. Yang kita nak fokus ialah bagi yang pakai telekum, satu telekum pula pendek dan dia ada kain. Itu yang biasa
perempuan, orang panggil apa, telekon sembahyang perempuan. Kalau di dalam dia itu ada baju, tak menjadi isu juga. Contoh dia pakai telekon dua telekon satu kain. Dalam ini dia pakai baju cantik, macam muslimat nak datang ke masjid, dia jaga tak pakai t-shirt pun, dia pakai baju, dan lengan pun ada baju, dia sarung pula dengan telekon, pakai pula dengan kain solat itu tidak menjadi isu juga. Kenapa? Kalau kita tengok pun, terselak pun nampak baju, dan di sini pun kemas, lengan pun nampak apa? Nampak baju, sebab dia pakai baju dalam. Itu pun tidak menjadi isu. Yang menjadi isu kita tuan-puan ialah perempuan yang pakai t-shirt dalam, ataupun perempuan tak pakai apa pun dalam. Solat di rumah tak pakai apa, terus ambil kain telekom, terus relum, terus ambil kain pakai ikap, telekom je dia pakai. Rokok nampak tidak sah, rokok nampak tidak sah. Kenapa? Kerana pandangan sisi tidak dibenarkan. Ia menjadi khilafnya kat mana tuan-puan? Ni kita beritahu terus dalam kitab kita ni, nanti kita baca. Ia menjadi khilaf di mana? Iaitu pandangan sisi. Ni kan orang pakai telekon singkat, bawah tak apa, labuh tak apa. Nak kira singkat labuh ni macam mana penilaian? Singkap itu sakak paha, labuh ni dia kira bawah kepala lutut. Tu dia kira labuh. Kalau telekom dia punya kain telekom dia tuan-puan, labuh kain telekom dia ini sampai ke bawah lutut dia, itu dikira labuh. Labuh tak menjadi isu. Tetapi singkap ni, telekom dia sakat ni je, ni kat paha je. Di mana yang jadi khilaf? Dia jadi khilaf ialah pandangan sisi. Ni, kalau kita tengok bawah telekom dia tu, nampak tak? Nampak tak dia punya dagu dia? Nampak tak dia punya lengan dia yang tak pakai baju ni? Nampak, itu khilaf. Qaul mu'tamad tak boleh, sebab dikira pandangan sisi, bukan bawah. Sebab telekom dia pendek. Itu tempat khilaf. Qaul mu'tamad mengatakan kalau nampak telekom dia, sebab takat paha je, singkat telekom dia. Kalau kita intai, bukan suruh intai, kalau intai nampak apa? Nampak lengan dia, nampak perut dia, sebab dia tak pakai baju, ataupun pakai t-shirt je, nampak lengan dia, nampak ketiak dia, tidak dibenarkan, tidak sah solat dia. Qaul mu'tamad, orang perempuan solat pakai telekon singkap, dalam pula tak pakai baju ataupun pakai baju t-shirt, kalau intai pandangan bawah nampak, qaul mu'tamad tidak sah. Kerana apa? Kerana mereka kira itu bukan pandangan dari bawah. Adapun qaul dhaif tuan-puan, qaul dhaif ini menyelamatkan perempuan-perempuan yang solat tak pakai baju. Bukan tak pakai baju langsung, dalam tak pakai baju, dia pakai telekom je. Tetapi telekom dia itu kalau dia angkat ketika angkat takbir, itu tak boleh, itu nampak. Ketika angkat takbir Allahu Akbar, nampak intai bawah, itu tak boleh. Itu tidak ada khilaf. Ini ni ketika dia tak angkat, tak nampak pun. Tak nampak pun ketika dia angkat. Bukan singkat sangat sampai nampak. Itu tak boleh. Tetapi ke paha dia tu kita intai, nampak daripada paha dia tu. Sebab telekom singkat, bukan singkat sangat sampai paha. Maka pandangan itu nak dikira pandangan sisi atau pandangan bawah? Qaul dhaif kata itu dikira pandangan bawah. Itu yang khilaf. Tapi yang duk viral tu dia tak cerita khilaf tuan-puan, dia cerita muktamad tak boleh. Baik, kita baca tuan-puan. Dah faham? Kita baca. Wajib tutup aurah dari bahagian atas dan sekeliling dalam apa keadaan sekalipun, sama ada ketika mengangkat kedua tangan. Ini perempuan tuan-puan. Ketika dia angkat kedua tangan selepas tahiyat awal kepada qiyam. Dan tahiyat awal nak naik ke qiyam sunat angkat dua tangan. Allahu Akbar. Ketika dia angkat kedua tangan tu, atau ketika rokok, ketika nak rokok tu, ataupun ketika rokok nampak, maka dengan ini sekiranya dapat dilihat warna kulit seperti dada, nampak dada dia melalui bawah kain telekom, nampak dada. Yang singkat, telekom mana? Telekom yang singkat. Nak kira singkat labuh ni, tu lama detail. Singkat paras paha, labuh bawah lutut. Bawah lutut tuan-puan, kalau telekom perempuan bawah lutut clear, labuh, tak menjadi isu pun. Jadi kalau nak ikut qaul mu'tamad tuan-puan, kena berdasarkan ulama sebut labuhkan telekom, jangan singkap. Lagi mudah pakai telekom sarung sekali, one piece tu. Tu laris dia jual sekarang ni tuan-puan. Dia panggil hikmah di sebalik viral. Hikmah orang meniaga.
Baik. Maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang sekira orang perempuan pakai telekom singkap, nampak dada dia ketika dia rokok ataupun ketika dia qiyam. Sami Allahu liman hamidah. Ketika qiyam, ketika mengangkat tangan selepas tahiyat awal. Dan maka batal sembahyangnya. Dan begitu juga dilihat pergelangan tangan melalui kain telekung yang singkap, maka batal sembahyangnya. Seperti tersebut dalam beberapa kitab fiqh yang mu'tabar, antaranya Tuhfah Ibnu Hajar, kitab Nihayah bagi Syekh Ramli, begitu juga dalam kitab Bughyatu Mustarsyidin. Tiga-tiga kitab ini memang ada, dan viral tu pun dia bawa tiga kitab ni. Jabatan Agama Islam Selangor bawa tiga kitab ini sebagai fakta yang mengatakan bahawa telekung singkat batal solat. Dia punya fakta dia ada dalam tiga kitab. Mana? Satu je. Dalam kitab kita bawa satu kitab aja. Kata Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, "Lau ru'iya sadrul mar'ati 'inda nahwi ruku'i faqad batalat salatuha." Sekiranya dilihat, ini nampak dada perempuan ketika seperti rokok, umpama rokok, bukan rokok je lah, umpama je rokok dan tu perbuatan lain, maka sesungguhnya telah batal sembahyangnya. Itu dipanggil telekung singkat yang boleh nampak aurah dari sisi. Inilah yang mu'tamad. Ini duk viral tumpah, dia tak cerita mu'tamad. Inilah qaul pandangan yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Adapun dhaif mana? Dhaif yang kita cerita tadi. Sebab itu tumpah, untuk menjernihkan suasana, kita cerita juga dhaif. Bukan nak ikut dhaif, cuma nak cerita juga dhaif supaya kita tidak mudah menghukumkan 50 tahun orang salat tidak sah sembahyangnya, sedangkan ada qaul dhaif. Ini dia kata, inilah pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, maka dengan ini dinasihatkan. Ini penulis. Penulis kata dia nasihat supaya belilah telekom yang labuh. Kenapa? Nak beramal dengan muktamad, walaupun ada khilaf tapi beramal dengan muktamad. Maka dia kata dinasihatkan kain telekung yang dipakai oleh wanita dalam sembahyang sebaik-baiknya. Dia tak kata wajib, sebab ada dhaif. Tu dia kata dia nasihat tu. Nasihat dalam keadaan berhemah dia tak kata strict wajib pakai kain telekung labuh. Sebab ada khilaf. Dia kata sebaik-baiknya kain telekung yang dipakai oleh wanita dalam sembahyang, kain telekung yang labuh sampai ke bawah. Apa maksud labuh sampai ke bawah? Sampai ke parah lutut. Tu masuk bawah. Jadi sampai ke parah lutut tuan-tuan tak jadi isu. Walaupun dia pakai t-shirt je dalam, tak jadi isu. Sebab tak nampak sisi atas, tak nampak pandangan sisi, tak nampak. Kalau pandangan bawah itu tak apa, tak dikira. Dan bagi mereka yang memakai kain telekung yang singkat parah paha. Ni singkat parah paha, tu dia panggil singkat. Kain telekung kalau parah paha tu dia panggil singkat. Itu bahaya kalau singkat. Kalau singkat nak buat macam mana? Dia kata hendaklah memakai baju yang menutup badannya sampai ke leher. Kalau singkat kena pakai baju. Tak jadi isu lah. Tak jadi khilaf apa dah. Walaupun dia pakai singkat tapi dia pakai baju dalam, tak jadi khilaf apa pun. Dia duduk khilaf tu singkat tak pakai baju. Tu. Dan bagi mereka yang memakai kain telekung yang singkat parah paha, hendaklah memakai baju yang menutup badannya sampai ke leher. Sekiranya dilihat melalui bawah kain telekung yang renggan ketika mengangkat kedua tangan selepas tasyahud awal kepada qiyam dan ketika rokok, tidak dapat dilihat lagi warna kulit wanita yang bertelekung pendek itu. Wallahu a'lam. Tak menjadi isu apa tu pun. Kita dah tahu khilaf. Cuma beramalah dengan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad macam mana? Pakailah telekung labuh. Kalau tak nak pakai telekung labuh, pakai telekung singkat tapi pakai baju. Jangan solat tak pakai baju dalam. Maksudnya tak pakai baju dalam tu. Bukan baju dalam, baju sebelah dalam. Jadi kena pakai baju sebelah dalam sampai tak nampak semua. Itu qaul yang mu'tamad di dalam kitab Tuhfah dan kitab Syekh Ramli dan kitab Bughyah Mustarsyidin. Wallahu a'lam. Insyaallah tuan-tuan kita akan sambung matan Zubat. Wa hurratun la wajhi wala kaffin la yasifu launun walau qudratu ma. Tentang aurat dalam solat ini disebutkan begini dia. Dan ada pun wanita, aurat mereka seluruh tubuh selain wajah dan dua telapak tangan, hendaklah menutupnya dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulitnya, meskipun penutup itu berupa air yang keruh. Air keruh. Macam mana nak sebut apa? Maksud air keruh tu maksudnya apa? Benda tu tak kisahlah you nak tutup pakai plastik ke, you nak pakai baju hujan ke,
terpulang. Maksudnya janji tak nampak warna kulit. Okey, kena ingat ya, di dalam solat kita tak boleh nampak warna kulit tapi boleh nampak bentuk. Boleh nampak bentuk dalam solat. Tapi kalau di luar, aurat luar solat, kita tak boleh nampak warna kulit dan juga kita tak boleh nampak bentuk. Sebab ada orang lelaki, nanti dia akan dengan bentuk tu dia akan datang syahwat. Tapi dalam solat, bentuk tak apa. So jadi air yang keruh. Maksud kata apa? Maksudnya tidak ada dalam syariat ataupun buku-buku rujukan yang menyebutkan mesti kena pakai one piece. Mesti kena nenek-nenek. Mudah ke kita dalam luar tu nak pakai telekung, dalam tu nak pakai semua yang melekat. Maksudnya yang ibu-ibu rasa macam mana? Yes. Ambil kaedah Islam itu mudah. Ad-dinul yusrun. Agama ini mudah. Kalau kita sampai menyusahkan agama, you pakai untuk diri you, jangan suruh orang lain buat. Dia dah termasuk dalam benda yang kita panggil sebagai apa ya? Lebih apa yang kita panggil tawaduk. Bukan tawaduk, dia ada istilah dia. Bukan zuhud, bukan tawaduk. Warak. Yes, warak. Warak untuk diri sendiri terpulang. Tapi tak boleh pakaikan warak pada orang. Tu, katalah kalau kita nak mengambil kedua-dua, tak apa. Boleh kita nak ambil one piece lagi okey. Tapi untuk saya memang yakin dengan apa yang dah benda dah jelas kan. So saya pakai kat dalam rumah, saya tak pakai lengan panjang. Dan kita sendiri ibu-ibu, masa kita telekung kita kan panjang kan. Yes, betul. Nah, dia macam dapat susah kan. Telekung kita tak macam ni tau. Dia jatuh. Bila kita macam ni, kalau kita tak pegang pun dia menguncuk. Dia menguncuk macam tu. Saya kata datang bila pula. Melainkan telekung kita tu pendek macam tudung kita macam ni kan. Tapi kalau kita semayang kat luar pun, kalau kita kat luar, kita biasa dah pakai lengkap kan. Kalau kita tak pakai lengkap, kita akan pakai telekung, betul tak? Jadi dalam telekung tu memang tak nampak lah tangan tu. So, ya betul. Tak semestinya telekung. Tak semestinya telekung. Saya tak pegang pada yang kata ni. Ada collar? Tapi sebab saya pakai inner tudung. Inner night. Kalau kata tak pakai inner night, nampak ke tak? Boleh, sebabnya kita mengambil pandangan yang kedua tadi tu. Kalau nampak pun, katalah nampak ikut bawah pun, bawah tidak dikira sebagai aurat mengikut nas tadi tu. Nas tadi tu atas aurat, tepi aurat, bawah tak aurat. Yes. Maksudnya bukan bawah saja aurat, bukan ekor saja aurat. Yang separuh ni pun tidak dikira aurat. So dia apa? Cerita menerangkan di bawah tu di mana. Isu dia, ibu-ibu kalau orang tanya, apa isu dia sebenarnya? Isunya bukan telekung nipis ke tak nipis ke. Isunya di manakah paras bawah tu. Mereka kata paras bawah tu hanya di kaki, ujung sekali. Tapi pada yang kita belajar adalah walaupun bawah tu pada telekung masih dikira sebagai bawah. Itu dia punya kekeliruan dia berlaku pada situ. Tapi dua-dua tu kita hormati. Dua-dua ada pandangan, namun kita lebih mengangkat yang lebih muktamad ataupun lebih muktamad, yang kedua mudahnya, yang ketiga tak kalah kita semua belaka, tak ada ulama tegur berapa puluh tahun dah sembahyang pakai telekung. So saya mengambil pandangan ni memang tak ada. Adalah dia kata kita ni nak ngadap Allah, biarlah elok-elok. Itu cerita awak nak warak, awak pakai untuk diri awak. Awak tak boleh pakai kat orang. Awak nak warak, awak pakai untuk diri awak, tak boleh pakai kat orang. Yes. Untuk orang yang baru nak berjinak, gaduh-gaduh, baik tak payah semayang lah. Yang tak semayang pun baik lagi. Apa kat mana? Itulah kita kata. Betul tak? Maksudnya yang bab masalah kaki ni. Orang kata anggota besar ni. Dalam mazhab Hanafi kata tak aurat, dalam mazhab Syafi'i ada aurat. Pernah tak kita bergaduh? Tak pernah pun kita bergaduh. Hormati. Lagilah. Aduh lah hai. Asal tak nampak warna kulit kan? Dah saya tak gaduh pun. Dekat salat dalam rupanya hanya pakai pakaian dalam saja. Warna bolok dia ni. Tapi pakai kain semayang di luar. Ingat semayang pakai beras je tak sok. Baik.
Orang puan semayang, dia pakai baju semayang luar hak putih tu lah. Hak labuh tu. Kain kana. Sini panggil benda? Telekong. Terenung kana. Ingat tu kana. K-A-N-E-R, kana. Terenung. Dia panggil kain kana. Mak, tolong masuk kana. Bingung orang luar dengar. Nak? Kana tu kain telekong. Dia dalam dia tak pakai kain, tak pakai baju, dia pakai underwear dengan bra saja. Maka jawabnya, orang puan dalam semayang, kalau masa dia semayang nampak warna kulit belah dalam tidak sah. Contohnya kain tekung dia putih tu nipis, dia pakai baju dalam saja, nampak warna dada bukan terang tapi nampak warnanya, tidak sah semayang. Yang sahnya nampak bayang hitam sebelah dalam. Warna kulit tak nampak, nampak bayang hitam. Contoh dekat telekung belakang ni, nampak sanggul dia. Bayang itu nampak sanggul bulat atau ikat rambut atau tekak dia nampak. Tidak batal, makruh sahaja. Jadi biarlah pakai 2 lapis. 2 lapis orang puang. Ingat, nampak warna kulit batal semayang, nampak bayang yang hitam tidak batal. Jadi bergantung juga pada tebal atau nipis pakaian telekung luar. Orang lelaki ke mana? Sama sahaja. Nampak bayang makruh, nampak warna kulit batal. Batu orang lelaki-lelaki yang jenis pakai putih, sebaik-baiknya kalau jubah putih pakailah seluar belah dalam. Ramai juga tu imam dia pakai jubah putih, dia tak pakai seluar di dalam, dia pakai seluar kek Undertaker. Nampak? Ini masalah. Walaupun tak nampak warna peha tak batal, tapi nampak underwear dia, malu tak? Malu, nak masih dia sujud. Faham? Boleh baca ke dalam belakang krokodil. Faham tak? Jadi masalah. Tapi kata imam sini di Alaska, jadi itu kita jaga adab-adab. Tak comel sangat. Dah ada setengah imam surah, dia punya underwear itu berlubang-lubang kali. Jadi bila dia sujud nampak, jadi cerita mulut orang duk mengopak pula habis mayang. Allah mula tengok surah dalam untuk imam ni. Apa 3 lubang, 3 5 aku bilang 5. Jadi benda gini patut kita jangan buka fitnah. Pakailah seluar belah dalam. Hak jenis putih lah, warna hitam macam kita tak apa. Setiap kali Nabi solat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Dengan tidak skip iklan, anda membantu kami terus berkongsi ilmu yang bermanfaat. Sokongan anda amat bermakna bagi kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.